Okay, sekejap ah. Okay. So kita akan mula kelas. Hari ni kita akan bincang soalan trial. Kita akan bincang soalan trial. Mungkin kita start dengan soalan. Sekejap kita tengok soalan dulu. Mungkin kita akan start dengan soalan 4 Soalan 4. Dengan soalan 4, cikgu rasa rata-rata kelas ni bertisi ni hari tu. Okey, soalan ni. So kalau katakan ada kelas yang cikgu tak bincang lagi, nanti kita bincang dalam grup lah. Okey, soalan D. Tak silap cikgu soalan C ni lah. Okey, kita tengok soalan D. Rajah 4.2 menunjukkan struktur kulit manusia dalam satu situasi. Okey, rajah 4.2 menunjukkan struktur kulit manusia dalam satu situasi. Jadi awak kena tengok pada rambut ni. Pada keadaan rambut tu. Jadi kalau dia tunjuk rambut tu macam ni, maknanya rambut tu bengkok. Tapi kalau rambut ni macam ni, rambut ni tegak lah. Jadi awak kena tengok keadaan rambut tu. Okey, berdasarkan rajah 4.2, sebab dia kata berdasarkan rajah ni, terangkan tindakan X. Terangkan tindakan X dalam mengawal atur suhu badan pada situasi tersebut. Jadi dia tak bagi tahu suhu ni masa ni hari panas ke, hari sejuk ke. Jadi awak kena pandai tengok bulu roma tu. Okey, jadi macam biasa cikgu ajar awak apa, kenapa, kesan akibat. Jadi apa X tu? Sebab cikgu tak bagi nama, okay? Jadi apa X tu ialah kita bagi tahu dulu. X ialah otot erector. Tapi tak ada markah lagi. Okay, tak ada markah. Sebab dia tak tanya pun nama tu apa. Okay, cuma kita nak kena bagi tahu. Otot erector X ni berada dalam keadaan apa yang menyebabkan rambut ni jadi tegak. Sini ramai yang salah sebab pelajar tak nampak rambut tu tegak ke condong. Jadi kita katalah X ialah otot erector, tak dapat markah lagi. Okey, kita pun kata otot erector mengecut. Kenapa mengecut? Sebab kita nak kaitkan dengan yang ni. Jadi bila otot erector mengecut, maka dia akan tarik rambut ke atas. Okey, dia akan tarik rambut tegak ke atas. Faham tak? Jadi kalau kata X ialah otot erector, tak ada markah lagi. Tapi kita nak kait dengan rambut tu, kita kata otot erector X mengecut. So proses apa yang terjadi? Dia akan tarik rambut menyebabkan rambut menegak ke atas. Jadi bila rambut menegak ke atas, katakan ni kulit, ni rambut, bulu-bulu tu. Okay, rambut. Jadi bila rambut awak tegak ke atas, bulu tu tegak ke atas, lapisan udara haba lebih tebal terperangkap. Kenapa macam tu? Sebab bila angin, bila udara mari, okay, udara ni lalu dia akan tersekat. Dia akan tersekat, dia terperangkap dekat rambut-rambut awak tu. Dia terperangkap dekat bulu roma awak. Jadi bila dia terperangkap, sebab bulu roma ni tegak, maka akan jadi satu lapisan udara. Mari lagi udara lagi, terperangkap lagi. Jadi satu lapisan udara. Mari lagi udara, terperangkap lagi. Lama-lama-lama, jadilah lapisan udara yang tebal terperangkap. Cikgu, buat apa kalau condong jadi macam mana? Okey, kalau katakan condong, okey, katakan ni kulit ni condong. Bulu roma condong. Jadi bila udara bergerak mari sini, maka dia akan hilang ke persekitaran. Dia lalu je, dia hilang ke persekitaran. So tak ada lapisan yang terperangkap. Tapi kalau condong gini, lapisan udara ni akan lama-lama jadi tebal, jadi tebal, jadi tebal, jadi tebal terperangkap. Jadi darah yang membawa haba tak boleh keluar. Nampak? Darah ni bawah kulit awak ni salur darah. Jadi salur darah yang membawa haba tu tak boleh keluar. Jadi kurang haba terbebas ke persekitaran. Jadi haba yang tak boleh bebas tu digunakan untuk menyejukkan badan. Haba yang tak boleh keluar tu digunakan untuk memanaskan badan pada hari sejuk. Jadi maknanya situasi ni ialah pada hari sejuk.
Okay, situasi bulu roma awak jadi tegak-tegak ni adalah pada hari sejuk. Jadi bila haba tak boleh keluar, haba itu kurang terbebas ke persekitaran dan digunakan untuk memanaskan badan pada hari sejuk. Contoh macam hari ni hari hujan, cuba awak tengok bulu roma awak. Bulu awak di tangan ni semua tegak-tegak. Jadi kenapa dia buat begitu? Sebab supaya suhu badan kembali normal. Kalau tidak suhu badan kita jadi 20 lebih. Sebab hari sejuk. Faham? Okey, so cikgu nak kaitkan tu. Awak tengok deh. Dalam mengawal atur suhu, kalau awak ingat balik yang cikgu ajar awak itu, dalam mengawal atur suhu kulit kita ni, dia ada dua tindakan. Dia ada dua kaedah. Iaitu yang pertama kaedah fizikal, yang kedua kaedah metabolik. Kita ada dua kaedah mengawal atur suhu. Yang pertama kaedah fizikal, yang kedua kaedah metabolik. Okey, cikgu ada bagi cara mengingat itu, awak cek balik, cikgu malas lah nak ulang balik. So kalau kaedah fizikal ni, tak silap cikgu deh, cara mengingat dia fizi apa? Allergic, darah pecah. Fizi, allergic, darah pecah deh. Okay, so fizi tu fizikal. Kalau kaedah fizikal ni, dia kalau katakan contoh naik dalam periksa, mungkin dia akan tanya tentang kelenjar peluh. Mungkin dia tanya tentang kapilari darah di kulit. Mungkin dia akan tanya tentang otot erector. Macam contoh dalam exam yang ni, dia tanya tentang otot erector. So nampak tak? Otot erector mengecut, menyebabkan bulu roma jadi tegak ke arah kulit. Sebila bulu roma tegak, udara yang lalu dia tu, yang melalui dia terperangkap, lama-lama jadi tebal. Sebila tebal, haba tak boleh keluar. So haba itulah yang digunakan untuk memanaskan badan pada hari sejuk. Tengok, nampak tak soalan ni? Dia boleh tanya tentang fizikal tetapi otot erector. Okey, cuba kita tengok lagi. Untuk fizikal juga, dia ada tentang kelenjar peluh. Okey, contoh kita ambil keadaan sejuk lah. Kalau hari sejuk, awak berpeluh tak? Tidak ke? Jadi kelenjar peluh tidak aktif, tidak dirangsang, tidak mengeluarkan peluh. Tak ada peluh. Jadi bila tiada peluh dihasilkan, kurang haba dibebaskan. Jadi haba itu digunakan untuk memanaskan badan pada hari sejuk. Boleh? Dia juga boleh tanya tentang kapilari darah. Pada hari sejuk, cikgu cuma terangkan hari sejuk. Bila awak dah faham hari sejuk, awak baca sendiri hari panas Okey, pada hari sejuk, kapilari darah awak mengecut. Sebab sejuk awak ingat, sejuk, mengecut. Okey, bila mengecut, maknanya diameter kapilari darah jadi kecil, jadi kurang. Jangan kata sempit kalau sempit tu masalah kesihatan. Okey, kapilari darah mengecut, diameter berkurang. Jadi bila diameter kurang, salur darah tu jadi kecil, aliran darah berhampiran dengan kulit berkurang. Jadi kurang darah pergi ke kulit. Sebab apa kurang darah pergi ke kulit? Sebab kapilari tu dah jadi kecil. Bila kecil, dia hanya bawa darah sedikit sahaja pergi ke kulit. Jadi awak kena ingat, darah ni membawa haba. Jadi kurang haba disingkirkan ke persekitaran. Bila darah kurang pergi ke kulit, darah yang membawa haba pun kurang, haba tu disimpan untuk memanaskan badan pada hari sejuk. So ingatlah kaedah fizikal ni awak kena terangkan dari segi kelenjar peluh, kapilari darah dan otot erector. Fizi, allergic, darah pecah. Boleh? Okey. Tu kalau kaedah fizikal. Okey, kalau dia tanya tentang kaedah metabolik pula. Okey, kalau kaedah metabolik, awak kena terangkan tentang tindakan otot rangka. Otot-otot tu daging, kelenjar adrenal dan kelenjar thyroid. Cikgu rasa soalan ni nak naik SPM tahun ni. Dan cikgu rasa soalan ni nak naik SPM tahun ni sebab lama dah dia tak naik. So tolonglah baca tentang kaedah fizikal dan metabolik. Okey, cikgu hanya terangkan kaedah dalam keadaan sejuk Okey, semasa dalam keadaan sejuk, kalau metabolik, otot rangka, otot awak akan menggigil. Otot rangka, otot yang daging-daging yang duduk dekat kulit awak tu, okey, otot rangka akan mengecut mengendur, awak menggigil. Mengecut mengendur ni maksud dia awak buat pergerakan menggigil. Jadi kenapa awak menggigil? Sebab awak nak hasilkan haba.
haba itu digunakan untuk memanaskan badan pada hari sejuk. Senang ya ke? Okey. Kalau kelenjar adrenal, pada hari sejuk kelenjar adrenal jadi reaktif, dirangsang. Merembeskan banyak hormon adrenalina. Okey, awak pun kata, cikgu, bukan ke adrenalina ni bila kita kita panik. Yelah, dia bukan panik saja. Dia pada hari sejuk pun dia boleh juga. Okey. Sebab apa? Sebab awak ingat tak cikgu kata fungsi dia semua jadi meningkat belaka. Meningkat ke apa? Meningkat metabolisme. Meningkat pembakaran glukosa. Bila dia meningkat pembakaran glukosa, dia banyak bakar glukosa, maka banyaklah tenaga haba yang terhasil. Haba yang terhasil daripada pembakaran glukosa tu digunakan untuk memanaskan badan pada hari sejuk. Sebab tu kalau awak tengok sekarang, awak cepat lapar. Awak perasan tak kalau hujan, awak cepat lapar. Kenapa? Sebab awak, sebab ni lah. Ni, kelenjar adrenal dirangsang, banyak hormon adrenalina dirembeskan. Jadi pembakaran glukosa pun jadi cepat sebab dia nak hasilkan banyak haba. Jadi bila dia bakar, awak makan nasi je dia bakar. Awak makan biskut dia bakar. Jadi kita akan cepat lapar pada hari sejuk. Okay. Okey, kemudian kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid juga akan jadi aktif, dirangsang. Maka dia akan merembeskan banyak hormon tiroksina. So ingatlah tiroksina pun meningkat juga. Apa dia? Dia akan meningkatkan kadar metabolisme. Metabolisme ni lah pembakaran glukosa tadi. Okey, so bila dia bakar glukosa banyak haba dihasilkan. Jadi sebab itulah awak cepat lapar pada hari sejuk sebab ni lah. Sebab dua ni. Kelenjar adrenal aktif, kelenjar thyroid pun aktif. So dua-dua meningkatkan pembakaran glukosa. Okey, jelas dah. Okay, so hati-hatilah macam contoh tadi, dia tanya kaedah fizikal. Okey, habis soalan tu. Soalan seterusnya, terangkan kepentingan kulit. Okey, terangkan kepentingan kulit selain daripada mengawal atur suhu badan. Maknanya dia tak nak jawapan ni. Dia tak say dah tentang mengawal atur suhu badan. Okey, so kalau awak tengok soalan ni, 2 markah dan 2 kerja. Apa cikgu kata 2 kerja? Sebab dia nak suruh awak nyatakan kepentingan kulit dan terangkan. 2 kerja awak. Cari kepentingan kulit dan terangkan. Okey, so cuba tengok jawapan cikgu. Kepentingan kulit ni ialah sebagai barisan pertahanan badan pertama. Okey, sebagai barisan pertahanan badan pertama. Sebab apa? Sebab ingat tak cikgu kata dia ni, dia tebar. So dia menghalang kemasukan bakteria. Jadi dia ni toksiwi masuk lagi. So yang jaga toksiwi masuk ni barisan pertahanan pertama. Okey. Jadi, apa dia nak jadi barisan pertahanan pertama? Ni kepentingan dia. Okey, ni kepentingan dia. So, bila cikgu kata terangkan, inilah penerangan dia. Okey, sebab dia nak cegah kemasukan patogen atau kuman dalam badan. Apanya? Sebab kemasukan patogen ni akan menyebabkan penyakit. So, kita tukar je lah ayat. Mencegah kemasukan patogen. Sebila patogen tak boleh masuk, mencegah jangkitan penyakit. Awak nampak tak? So jawapan dia P1, P2, P3. Boleh? So mana-mana? Cikgu akan tengok. Kalau pelajar ni jawab P1, cikgu akan cari penerangan dia P2 atau P3. Okey, kalau pelajar jawab kepentingan dia sebagai organ perkumuhan. Okey, awak bagi kepentingan dia sebagai organ perkumuhan. So terangkan dia nak kumuh apa? Dia akan kumuh urea atau toksin melalui peluh. Awak faham tak lah ni? Awak kena beri kepentingan dan penerangan. So P1 ni kepentingan, P2, P3 penerangan kepada P1. Kalau awak ambil jawapan P4, itu ialah kepentingan, penerangan dia P5. Okey? So ini ialah antara contoh-contoh jawapan 5 amanah, 5 bestari, 5 cekal. Dia kata halang kemasukan daki atau habuk. Apa nak halang kemasukan dakinya? Kita memang keluarkan daki dah. Daki tu ialah sel mati daripada kulit. So salah dah. Halang kemasukan habuk. Habuk tu kita tak nampak. So kena kata halang kemasukan patogen bakteria. Okey? Ni salah. Awak kata kulit adalah pelindung terhadap tekanan. Tekanan tu salah dulu lagi.
Okey. Awak kata organ pencernaan. Oh, lagi salah. Nak cerna gaponya organ perkumuhan. Melindungi organ dalaman. Yang ni cikgu tak boleh terima deh. Sebab yang ni dia lapisan epitelium yang di dalam badan. Tak boleh lah. Sebagai pelapik. Lagilah salah. Okey, so ini adalah antara jawapan 5 amanah, 5 bestari, 5 cekal yang cikgu jumpalah yang memang salah yang ketara deh. Okay, dapat Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan 5. Okey, rajah 5.1 menunjukkan karyotip seorang individu. Bila cikgu sebut karyotip ni ialah, gapo karyotip ni cikgu? Karyotip ni ialah susunan kromosom. Inilah yang kita panggil karyotip. Kalau awak dapat gambar macam ni, ini orang panggil karyotip. Iaitu dia susun 2, 2, 2, 2. Okey, namakan penyakit genetik yang dihidapi oleh individu itu. Cikgu kata kalau awak tak pandai sangat lah deh. Katakan contoh masuk dalam PSO ni blur. Tak tahu. Tak ingat lah. Tengok gambar ni tak tahu. Dia ni kena penyakit sindrom apa. So kalau tak pandai sangat macam ni cara dia. Okay. Awak kira satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tubik lah berapa? Dia tubik 45. Dah. Kira sesa kalau tak pandai. Okey. So bila keluar 45, maknanya dia kurang 1. Jadi bila kurang 1, maksudnya dia ada penyakit genetik. Sebab kalau manusia normal dia ada 46 kromosom. Tapi sekarang dia ada 45. So bila kurang 1, ni memang kena hafal lah sikit Maka penyakit tu ialah sindrom Turner. Kalau cikgu tengok di belakang ni, oh X. Maknanya dia ni orang T, no? Tetapi dia mempunyai genetik, mempunyai organ pembiakan wanita, lelaki. Okay, orang Tino, ingat gitu. Turner, Tino, tetapi ada organ pembiakan lelaki. Okey, nyatakan bilangan kromosom anak itu. So, bila dia nak bilangan, awak kena tulis macam ni lah. Sama ada awak jawab 45. Okey. Dia nak bilangan ke? Awak boleh jawab 45. Ataupun pelajar jawab macam ni boleh juga. 44 tambah X. Maksud dia 44 tambah 1 dapatlah 45. Cikgu tahu mana 44 tambah X ni? Kalau kromosom besar maknanya kromosom X. Dapat Yang ni ramai yang betul lah. Okay. So, cikgu nak recall balik. Okay, cikgu nak recall balik. Sel soma manusia Ini yang bab dulu. Masa PKP juga waktu cikgu ajar tajuk ni. Okay, sel soma. Sel soma ni ialah sel badan kita sel di seluruh badan. Dia bukan sel gamet ni Okay, sel soma manusia yang normal, dia akan ada 46 kromosom. Ataupun kita panggil 23 pasang kromosom. Cikgu buat apa 23? Dia ada sini pasang ni. Maknanya 23 darab 2 dapat 46 kromosom. Jadi ingatlah sel soma ni ialah sel di seluruh badan. Bukan sel pembiakan Tak sabit pun pembiakan ni. Ini ialah sel soma. Sel soma ni ialah sel di badan kita. Orang normal dia ada 46 kromosom atau kita kena panggil 23 pasang. Kalau sebut 23 saja salah. 23 pasang maknanya 23 darab 2. So dapatlah 46 Okey? Okey. 22 daripada 23 tu, 22 tu adalah autosom. Manakala yang nombor 23 tu, itulah kromosom seks. Cikgu saya tak faham. Okey, lagu ni. Kalau awak dapat macam ni, awak nampak tak? Nombor 1 sampai nombor 22, ini semua ialah autosom. Ini semua adalah autosom belakang ni. Lepas tu, yang ni, hak ujung ni, ini ialah kromosom seks. So, kalau awak tengok yang penyakit ni, awak perasan ke tak? Kromosom seks dia tak cukup satu lagi. Okay, kromosom seks dia tak cukup satu lagi. Autosom dia okey belaka. 2, cukup belaka. Tapi kromosom seks dia tak cukup. Sebab itulah dia jadi sindrom Turner. Okey, kemudian
autosom ni gapo cikgu? Kromosom seks ni gapo? Okey, autosom ni ialah kromosom juga. Tetapi dia adalah kromosom yang membawa genetik yang tak berkaitan dengan jantina. Dia tak sabit pasal seks Dia adalah kromosom yang membawa maklumat tentang kumpulan darah, yang membawa maklumat tentang warna kulit awak, tentang ketinggian, tentang apa sahaja. Jadi maknanya nombor 1, sekejap cikgu sapu, banyak doa ni. Okey, nombor 1 sampai nombor 22 ni dia akan bawa maklumat tentang warna kulit, warna mata, bentuk rambut dan sebagainya. Tapi nombor 23 tu itu dikenali sebagai kromosom seks. Dia dipanggil sebagai kromosom seks sebab dia menentukan jantina. Tak faham saya cikgu menentukan jantina? Maknanya kalau di belakang nombor 23 tu ada XX, maka jantina dia wanita. Kalau nombor 23 dia XY, maka dia menunjukkan jantina lelaki. So faham 1 sampai 22 kita panggil kromosom autosom. Kalau nombor 23 tu dia membawa kromosom seks menentukan tentang jantina. Okey. Ingat kalau lelaki XY, kalau wanita XX. Okay. So, macam mana kita nak kenal dia lelaki atau wanita? Awak tengok belakang ni je. Awak cek dulu semua. Oh cukup dua belakang. Okay, maknanya orang ni normal Orang ni normal dia ada 46. So awak tengok di belakang. Oh XX. Maknanya dia adalah wanita. Okey, ingat kalau kromosom X ni, kromosom dia besar. Kalau awak jumpa macam ni, cikgu kata dah tadi kromosom X dia besar, kromosom Y dia kecil. So, ini ialah XY, automatik dia adalah lelaki. Boleh? Dan ingat cikgu ajar juga tadi, cikgu kata 1 sampai 22 ialah autosom yang membawa tentang genetik, yang membawa tentang maklumat genetik tentang warna kulit, warna mata dan sebagainya. Tapi awak tengok yang nombor 23 ni lah yang menentukan awak ni lelaki atau perempuan. So cara nak tulis ialah 44 tambah XX. Apa cikgu 44 tambah XX? Awak ingat lagu ni 22 darab 2, 44. So 44 tambah XX. So dapatlah 44, 45, 46. Okay. Kalau lelaki 44 tambah XY. So dapatlah 44, 45, 46. Jelas Okey, kemudian. Okey, apa tadi? Kenapa tadi jadi macam tu? Kenapa jadi sindrom Turner tadi? Okey, sekejap kita tengok jawapan dulu. Dan nanti cikgu balik semula kepada yang ni. Okey, kita tengok soalan dulu. Okey, sekejap nanti cikgu balik semula yang ni. Jangan risau, cikgu akan terangkan bila kita tengok soalan Okey, sekejap Okey. Terangkan bagaimana kesilapan semasa pembentukan sel sperma boleh menyebabkan penyakit genetik ini. Awak kena kait. Maknanya sel sperma ayah dia ni, sel sperma ayah dia rosak. Maknanya sel sperma ayah dia tu yang rosak. Tapi kenapa dapat anak yang ada sindrom Turner? So kita tengok jawapan cikgu dulu. Nanti cikgu terangkan. Okey, so kita kena kata dulu. Sebab bila kita dalam sel sperma ayah dia, kita kena kait. Oh, rupanya meiosis tidak normal berlaku di dalam testis. Kita kena royak tu dulu. Meiosis tidak normal berlaku dalam testis. Boleh? Okey. So, nanti cikgu ambil jawapan ni dulu. Cikgu kait dengan ni dulu. Yang ni jangan biar dulu. Yang ni yang belakang ni biar dulu. Okey. So bila meiosis tak normal berlaku dalam testis menyebabkan sperma dari ayah dia tak ada kromosom seks. Tak cukup satu. Kan lelaki kan dia mesti XY. Jadi hilang Y itu. Menyebabkan sperma daripada ayah dia tanpa kromosom seks. Awak faham kah maksud dia gini? Maksud dia hak ayah dia tu kan awak kena ingat kromosom ayah ni, sperma ayah ni dia akan bawa sama ada X atau Y.
Ingat tak cikgu ada ajar dulu sel sperma ni dia tengok masa dia bersenyawa dengan hak mok tu memang ovum ke? Ovum memang X ke? Jadi nak dapat anak puai ko, anak jantan ko, dia tengok sel sperma ayah dia bawa gapo. Jadi kalau ayah dia bawa sperma jenis Y, bila dia bercantum bila dia bersenyawa dengan ovum X, maka dapatlah anak XY. Dapat anak jantan. Kalau sperma ayah dia jenis X, bersenyawa dengan ovum memang X, maka dia akan dapat XX. Maka dapatlah anak perempuan. Tetapi, kenapa boleh jadi sindrom Turner ni? Sebab ayah dia memang sperma tapi tak ada kromosom Z. Kau faham tak? Dia bawa sekat nombor 22 je. Ayah dia tak ada kromosom Z ni. Tak ada X, tak ada Y. Faham deh? Tak ada langsung. Tak ada X, tak ada Y. Dan bersenyawa dengan ovum, memang ovum tu X. Sebab tu dia dapat tadi. Satu X je ke? Perasan tak yang sindrom Turner tadi dia dapat macam ni. 44 tambah X. X tu mari mana? Mari daripada mak dia. Hak ayah tak ada. Dia memang kosong. Tak bawa X, tak bawa Y. Jadi sperma daripada ayah tanpa kromosom seks bersenyawa dengan ovum ibu jenis X. Maka dapatlah 44 tambah X. Maka menghasilkan zygote 44 tambah X. So nampak tak? Ni hak ayah. Ayah dia jadi 22 tambah kosong. Kosong tak ada apa. Sepatutnya 23. Sekarang 22 tambah kosong. Kosong tu tak ada kromosom Z. Boleh? Jadi dia bersenyawa dengan hak mak. Dapatlah menghasilkan zygote 44 tambah X. Okey, tak ada jantina sini. Yang mempunyai satu sahaja kromosom X daripada ibu. Yang ayah tak ada apa-apa. So berlakulah pengurangan dalam nombor kromosom. Apa pengurangan? Memang tak cukup satu. Maka jadilah sindrom Turner. Faham? Boleh tak? Jadi yang ni cikgu tengok memang tak ada pun pelajar jawab macam ni. Okey? Ataupun pelajar ni tak boleh nak jawab pun yang ni. Okey? Sekejap cikgu highlight. Pelajar tak boleh nak jawab ni. Tak ada. Pelajar tak jawab hal ni. Okey? Cikgu akan cari yang ni. Ada tak pelajar kata sel sperma tu kromosom homolog dia gagal berpisah semasa meiosis. Awak ingat tak kromosom homolog dia kena berpisah semasa anafasa asing-asing. Jadi dia tak berpisah. Bila tak berpisah dia jadi kurang satu. Okey? So kita tengoklah sekejap. Cikgu back balik. Okey? Jadi perlu tak cikgu saya hafal semua ni? Saya hafal semua ni. Kena hafal lah deh. Okey. So kita tengok sekejap deh. Mana hak cikgu kata dia gagal berpisah tadi? Okey, cuba awak tengok yang ni. Yang ni yang cikgu kata tadi. Okey, kalau dia normal, tengok. Apa tak comel dia berpisah. Dia berpisah. So dia jadi comel, tengok. Okey, yang ni yang normal. Orang normal, tak ada masalah. Okey, tapi yang ni awak nampak dia sepatutnya dia ada, tengok dia dah pergi 3 dah ni. Yang ni tak cukup 1. So sebab tu, dia akan, ingat deh kalau penyakit genetik ni, kalau dia cacat, dia akan sama ada jadi lebih 1 atau cikgu kata terkurang 1. Dia tak ada terkurang 2, terkurang 3, terlebih 3, tak ada. Penyakit genetik ni ialah sama ada dia terlebih 1 sebab sini. Nampak tak terlebih 1 dah? Okey, atau terkurang 1. Okey? Jadi awak boleh guna juga jawapan ni. Iaitu kromosom homolog gagal berpisah. Bila dia gagal berpisah, proses apa? Meiosis. So, bila dia gagal berpisah, menyebabkan sama ada bertambah 1 atau berkurang 1 dalam nombor kromosom. Apa cikgu dia gagal berpisah? Sebab kegagalan pembentukan gentian gelendung yang normal sama ada semasa meiosis 1 atau meiosis 2. Dia tak semesti meiosis 2 deh. Boleh ke cikgu ulang sekali lagi deh? Apa jadi gini? Kerana kromosom homolog gagal berpisah. Bila dia gagal berpisah, proses apa? Meiosis 1 atau meiosis 2. So bila dia gagal berpisah, dia akan jadi bertambah 1 atau berkurang 1. Apa dia jadi gitu?
kerana kegagalan pembentukan gentian gelendung. Jadi bila dia tak boleh separate, maknanya dia tak boleh asing-asing tu semasa sama ada anafasa 1 atau anafasa 2. Jadi bila dia tak berpisah, kita panggil tak disjungsi. Tak disjungsi. Okay? Dan perlu ke saya hafal benda-benda macam ni? Perlu. Kalau awak tengok sindrom Down, awak tahu dah ke? Semua lain dua-dua belakang, kecuali nombor 21 ada 3 kromosom. So dah terlebih 1 jadi 47. Dan awak kena tengok belakang. Nak tahu budak ni sindrom Down lelaki ke perempuan, awak tengok belakang deh. So kalau besar X, kecil Y, so maknanya budak ni sindrom Down lelaki. Kalau kecil-kecil sindrom Down, kecil-kecil dah tak ada, mana ada kecil-kecil. Besar-besar sindrom Down perempuan. Okey, so bilangan dia 47. Okey, kemudian. Okey, tadi cikgu kata yang bermasalah sekejap apa ni, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Ingat dengar molek cikgu nak sebut ni. Sindrom Turner, sindrom Klinefelter, dia bermasalah dekat kromosom set. Cikgu ulang sekali lagi. Kalau sindrom Turner, sindrom Klinefelter, dia cacat sini. Dia cacat dekat kromosom seks. Tetapi kalau sindrom Down, dia cacat dekat autosom. Ni dekat autosom ke? Nombor 21. Kan cikgu ada kata tadi nombor 1 sampai nombor 22 autosom ke? Yang membawa maklumat genetik tentang warna kulit, warna rambut. Jadi that's why budak ni tengok ni. Dia cacat sini. Okay? Dia cacat gini. Dia cacat yang tak kait dengan jantina dia. Dia tak ada masalah tentang jantina. So sebab tu dia cacat ni dekat terencak akal, hidung penyek, mata sepet, lidah besar. Sebab dia tak kait dengan jantina. Tapi kalau sindrom Turner, sindrom Klinefelter, tengok deh sindrom Turner. Dia kacau sini. Dia kacau dekat kromosom seks. So dia akan jadi terlebih 1, 47 Klinefelter Okay. Kalau sindrom Turner, dia kacau dekat kromosom seks, dia kurang 1. Boleh. Dan kadang-kadang dia boleh naik soalan objektif. Kalau awak tengok, dia ada belakang dia tu XYY, maka dia adalah lelaki XYY. Kita panggil dia memang lelaki XYY. So biasanya dia ni tinggi, mempunyai aras testosteron yang tinggi, mempunyai jerawat yang teruk dan dia ada ciri psikopat. Biasanya kalau ada ciri psikopat ni dia akan jadi pembunuh. Kalau awak baca pembunuh bersiri ke apa tu, biasanya dia adalah lelaki jenis XYY. Baca benda ni ada dalam buku sukses. Ataupun trisomi X. Trisomi X, maknanya dia ada XXX. XXX. Dia akan bagi karyotik tu XXX. So dia adalah trisomi. Tri tu apa? 3. 3 nah X. So dia akan tinggi, tahap kecerdasan dia rendah tetapi dia subur, boleh mengandung. Lembam. Ni yang cikgu kata tadi, dia kacau dekat genetik. Dia tak kacau dekat autosom jadilah Klinefelter. Lebih 1. Nampak tak? 3 nak lebih ni. Okay. Ni cikgu dah bagi tahu kan. Nampaknya bukan kita ni syukur kita normal, tapi ada orang terkenal dekat dunia ni dia ada sindrom Klinefelter. Okay. Yang ni pula sindrom Turner. Ni sindrom Turner. Nampak dia kacau dekat kromosom seks. Ada 1 je. So dia ni, dia berlakon cerita James Bond, berlakon dalam cerita apa lagi. Ni watak dia lah ni yang kecil ni. Ni mokcik kecil ni watak dia. Okay. Ni doktor pakar genetik cikgu kata. Dia ni hebat ni pakar genetik tetapi dia ada penyakit genetik. Sebab tu dia jadi pakar genetik. Okay, ni yang cikgu kata tadi. Ni lelaki XYY ni yang ada ciri psikopat. Dan FBI dah kaji dah. Biasanya kalau yang ada ciri psikopat ni, dia jenis ada XYY syndrome. Okay. Baca sendirilah. Nanti boleh je cari. Ni macam Richard Speck ni. Dia ni. Richard Speck mass murderer. Pembunuh.
Okay, dan ini ialah triple X syndrome. Ada 3 nah X, 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 X. So biasanya budak macam ni, dia jenis ada penyakit lah, iaitu dia ni ada delayed motor development, dia punya pergerakan dia jadi terbantut, low IQ, delayed speech, dia jadi lambat bercakap. Lepas tu dia ada penyakit ADHD. ADHD ni ialah dia hyperactive. Okay, and then dia selalu sakit perut seumur. So biasanya budak-budak yang macam ni, dia ada mempunyai trisomy XXX. Okay, jelas Okay, kita habiskan soalan 5, sikit lagi. And then esok kita sambung esei lah. Okay, kadar mutasi semula jadi adalah rendah, namun boleh ditingkatkan oleh faktor persekitaran. Cadangkan 2 faktor persekitaran yang boleh menyebabkan penyakit genetik. Maksud cikgu, mutasi semula jadi ni boleh menyebabkan penyakit genetik. Tapi kadar dia rendah, cuma dia boleh ditingkatkan kalau dia kacau lah. So, kita bagi tahulah faktor fizikal dan faktor kimia. Okay, 2 faktor persekitaran tu ada 2 jenis, iaitu sama ada ejen fizikal atau ejen kimia. Jadi maksudnya awak ni tak akan kena mutasi kecuali awak terkena benda ni. Itu maksud dia boleh ditingkatkan oleh faktor persekitaran. Katakan contoh awak terkena sinaran sinar X bertenaga tinggi, terkena sinar ultraungu, terkena sinar gamma, terkena sinar radioaktif, maka boleh jadi mutasi. Okay, ataupun awak terdedah kepada ejen kimia. Ejen kimia ni macam benzena, formaldehid, asbestos, karbon tetraklorida, gas mustard, tar dalam tembakau, pewarna, pengawet makanan. Okay, mana-mana satu, cikgu nak 2 markah Okay, boleh? Jaga-jaga pelajar je boleh jawab yang ni. Okay. Okey, soalan ni. Rajah 5 poin dia. Ramai yang salah. Dan cikgu jumpa 2 orang je betul. Dan mana-mana sekolah pun salah berlaku. Pakak tanya, apa ni salah? Okey. Rajah 5.2 menunjukkan 2 spesies arnab. Memanglah ni arnab. Okey. Tetapi cikgu kata dah sini. 2 spesies arnab berlainan. Cikgu bantu dah dekat soalan tu. Yang buat soalan ni cikgu lah. Okay, Rajah 5.2 menunjukkan 2 spesies arnab berlainan, iaitu Lepus eleni hidup dekat kawasan gurun, manakala Lepus articus hidup di kawasan kutub. Cikgu royak dah situ alik atas. 2 spesies arnab lain-lain. Memang nama arnab tapi spesies lain-lain. Kedua-dua arnab mempunyai perbezaan yang nyata dari segi telinga. Dia royak dah ni. Tengok dia telinga, jangan tengok kaki, badan dia, jangan tengok. Tengok telinga je. Okey, terangkan perbezaan tersebut. Nak terang perbezaan tu, kita beza dulu. Awak bagi beza, baru awak terangkan. Beri beza. So, nampak tak cikgu jawab? Beza cikgu ialah, cikgu kata arnab Lepus eleni mempunyai telinga panjang berbanding arnab Lepus articus. Dapat 1 markah. Royak dulu. Lepus eleni telinga panjang, Lepus articus telinga pendek. 1 markah. Okey, awak betul ke? Apa Lepus eleni ni telinga panjang. So kita royaklah telinga dia panjang. Cikgu kata dah ke benda panjang, benda besar, benda berlipat, benda kecil-kecil, banyak-banyak. Tak ada benda lain untuk meningkatkan jumlah luas permukaan. Cikgu royak dah ke benda panjang, benda kecil, benda berlipat, benda banyak. Kecil, banyak, berlipat. Untuk meningkatkan jumlah luas permukaan. Apa dia nak tingkatkan luas permukaan? Sebab dia nak meningkatkan kadar kehilangan haba. Apa cikgu dia nak meningkatkan kadar kehilangan haba? Barulah haba boleh keluar sebab dia duduk dekat kawasan gurun. So bila dia boleh keluar haba, mengurangkan suhu badan pada persekitaran panas sebab dia duduk di kawasan gurun. Boleh. Okey, ataupun ada pelajar jawab pasal Lepus articus. So kalau Lepus articus, cikgu tengok je jawapan pelajar tu. Okey, dia kata telinga pendek. Apa telinga pendek? Mengurangkan jumlah luas permukaan. Apa nak kurang jumlah luas permukaan? Mengurangkan kadar kehilangan haba. Apa nak kurang kehilangan haba? Sebab nak simpan haba
untuk meningkatkan suhu badan pada persekitaran sejuk sebab dia duduk di kawasan kutub. Boleh. Soalan ni sebenarnya cikgu yang buat dan cikgu tengok macam soalan SPM dulu-dulu. Cikgu kata dah ke, orang buat soalan ni, dia akan tengok soalan dulu-dulu cuma dia ubah. Kalau awak ingat soalan ni ada dekat soalan gajah dalam buku SPM awak, soalan gajah. Gajah Afrika dengan gajah Asia. Cikgu tukar dengan arnab. Awak kata tak ada pun dalam buku. Memanglah, inilah soalan kebat. Okey, kemudian. Adakah ciri telinga? Adakah ciri telinga kedua-dua arnab merupakan contoh kepada variasi? Bukan variasi lah. Sebab apa cikgu bukan variasi? Sebab gapo variasi? Ni variasi ni. Okey, kita baca balik. Gapo variasi? Variasi ni ialah wujud dalam semua organisma. Variasi ni ada dalam haiwan, ada dalam tumbuhan, ada dalam manusia. Tetapi dia mesti daripada individu spesies sama. Dia mesti mari daripada individu spesies sama. Macam contoh, kita ni manusia. Kita ada variasi kan? Sebab dalam kelas 5 amanah, ada orang kulit putih, ada orang kulit gelap. So kita ni spesies sama. Jadi bila kita berbeza, itulah variasi. Ataupun contoh macam dalam family awak. Mari daripada mak ayah sama. Tapi lain-lain. Itulah variasi sebab spesies yang sama. Kebanyakan variasi manusia diwarisi daripada induk tetapi setengahnya dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Variasi ialah perbezaan fenotip. Dia cikgu fenotip. Fenotip ni ialah fizikal berbeza yang wujud dalam kalangan individu yang sama. So kan tadi cikgu kata dah, arnab ni memanglah arnab tetapi dalam soalan atas tadi cikgu kata spesies berlainan. Ini Lepus articus. Lepus eleni cikgu pun lupa dah. Lepus eleni yang hidup dekat kawasan gurun. Awak nampak tak telinga dia panjang? Ni Lepus articus. Hidup dekat kawasan kutub. So dia bukan contoh variasi. Kenapa? Kerana dua-dua ni adalah daripada spesies berbeza. Okey. Jelas? Boleh? Okey, dan sini ada sikit lagi ni. Cikgu kata tadi, cikgu kata variasi ni boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Yelah contoh macam awak ni warna kulit cerah. Tapi kalau awak ni masuk tentera ke, melanjutkan pelajaran ke, universiti pertahanan ke, hari-hari awak kawak, lama-lama warna kulit awak bertukar menjadi gelap. Tetapi dia tak akan kekal sebab itu ialah faktor persekitaran. Nanti dah ke balik asas mula lah. Okey. Okey. Tak boleh ke kalau tak ada variasi? Okey, tanpa variasi, kalau tak ada variasi, spesies akan diancam kepupusan. Sebab kalau kena je penyakit, semua mati. Tapi kita ada variasi sebab ada orang tu, macam contoh COVID lah, ada orang kena COVID mati sebab dia tak lawan. Dia tak boleh nak melawan. Tapi ada je orang kena COVID sembuh. Itulah variasi. Spesies sama manusia. Tapi bila kena COVID, ada orang variasi. Iaitu ada orang sembuh, ada orang tak sembuh. So kita ni tidak akan diancam kepupusan. Sebab kita boleh menyesuaikan diri dengan perubahan. Okey. So kita berhenti setakat ni dulu. Kita sambung esok. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya, cikgu tak boleh nak dengar suara awak, awak PM cikgu je lah. So kita jumpa esok masa sama dah. Kalau tak ada nak tanya, boleh left. Dah. Okey, kalau nak chatting, cikgu tunggulah. Okey, kalau tak ada apa-apa, boleh PM cikgu. So yang belum hantar esei tu boleh hantar. Ketua lah, ketua kena gabung esei, hantar dekat cikgu. Ada pelajar yang dah hantar, cikgu dah print dah pun dan cikgu dalam proses menyemak. Okey, terima kasih sama-sama. Okey, sama-sama. Jaga diri deh. Yang belum siap tu boleh hantarlah latihan kertas 1 tu.
Cikgu menunggu dengan sabar Okey, sama-sama. Okey, boleh tidur Hmm. Okey, bye-bye Adila, Zulaika, bye-bye. Imanina, Aing, bye-bye. Okey, Adila, jaga diri. Fasha, Okey, boleh pergi makan nasi dah. Okey, Syafiqah Elina. Okey.